Sini. Sini sikit eh. Kiri sikit. Sini. Okey. Ni. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bertemu dengan izin dan juga limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan pengajian Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah, itu berdasarkan kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, yang mana kita berhenti pada halaman yang ke-25, yakni dalam buku kita, iaitu pembahasan kita pada hikmah diutuskan para rasul. Baik. Wal hikmatu min irsalir rusul. Baik, kata Syekh rahimahullah. Baik, yang pertama, iqamatul hujjah. Hikmah pengutusan rasul iaitulah untuk menegakkan hujjah. Iqamatul hujjah. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Rasul-rasul itu diutuskan adalah sebagai pembawa berita gembira, mubasyirin wa munzirin, dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutuskan. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatan ba'da rasul. Hujjatun ba'da rasul. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rasul. Ana baca hujjatan tadi. Betul? Hujjatun. Ana baca hujjatan apa tadi? Hujjatun. Hujjatun ba'da rasul. Jazakallahu khair. Baik, jadi untuk menegakkan hujjah, itu yang pertama. Baik, jadi hikmah yang kedua, diutuskan para rasul sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutuskan engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Itu yang kedua. Yang ketiga, hikmah pengutusan rasul, bayanu tariq al-musil ila Allah Ta'ala, lianna al-insan la ya'rifu ma yajibu lillahi ala wajhi at-tafsili illa an tariqir rusul. Yang ketiga, hikmah diutusnya para rasul untuk menjelaskan jalan yang menyampaikan kepada Allah. Kerana manusia tidak dapat mengetahui apa yang diwajibkan Allah secara terperinci kecuali melalui jalan para rasul. Baik, jadi ini 3 hikmah pengutusan rasul. Kita kata hikmah pengutusan yang utama yang diungkapkan oleh muallif rahimahullah berdasarkan kita kata ayat-ayat Al-Quran, dalil-dalil yang dikemukakan di sini. Yang pertama iaitulah menegakkan hujjah, untuk menegakkan hujjah. Dan yang kedua sebagai rahmat. Dan yang ketiga untuk menjelaskan jalan secara terperinci. Kerana manusia tak boleh mengetahui tentang jalan yang terperinci untuk sampai kepada Allah tu melainkan dengan jalan Rasul
Baik. Jadi kalau kita katakan manusia nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui rasul, maka akan tersesat, kan? Akan tersesat. Akan tersesat. Man faraqad dalil dhalla 'anis sabil. Man faraqad dalil dhalla 'anis sabil. Siapa yang menyelisihi ataupun berpisah atau memisahkan dirinya daripada dalil, yakni daripada rasul, daripada jalan rasul, dhalla 'anis sabil, maka dia akan tersesat daripada jalan yang lurus. Dia akan tersesat. Jadi tidak jalan yang nak sampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu satu saja, jalan para rasul, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada jalan yang kedua, ketiga, keempat, tak ada. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Bahwasanya jalan, wa anna hadha sirati mustaqiman, bahwasanya jalanku yang lurus itu, Allah kata hadha, inilah, yakni jalan dibawa oleh rasul, fattabi'uhu, maka ikutlah ya. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan ikut jalan-jalan. Jalan-jalan tu apa? Banyak. Jalan-jalan yang tak ikut jalan rasul tu banyak. Fatafarraqa bikum an sabili. Jalan-jalan yang tak ikut jalan rasul itu pasti akan memecah belahkan mereka daripada jalan yang lurus. Pasti akan memecah belahkan. Fatafarraqa bikum an sabili. Akan memecah belahkan mereka, sehingga mereka menjadi kelompok-kelompok yang banyak. Dan itulah realiti golongan yang berpecah daripada jalan yang lurus. Sebab itu kita dah bincang sebelum ni bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan berkenaan dengan punca al-furqah, perpecahan berlaku di kalangan umat adalah kerana mereka mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu untuk memahami agama. Untuk memahami agama. Dan mereka tidak mengikuti jalan Rasul. Mereka tak mengikuti jalan Rasul. Masing-masing buat jalan masing-masing. Sebab masing-masing ada hawa nafsu. Masing-masing ikut hawa nafsu masing-masing. Dan sebab itulah disebut ahlul bidah itu, ketika para ulama tafsirkan ayat berkenaan dengan golongan yang diputihkan wajah, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, yakni golongan yang diputihkan di wajah-wajah mereka pada hari kiamat kelak, dan golongan yang dihitamkan wajah-wajah mereka pada hari kiamat kelak. Yang diputihkan wajah-wajah mereka itu dalam rahmat Allah. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mereka ialah ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnati wal jamaah. Mereka yang diputihkan wajah-wajah mereka di hari kiamat kelak. Ahli sunnah wal jamaah. Kenapa mereka dinamakan sunnah? Kerana mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam i'tiqad, dalam akidah, baik dalam pengamalan, baik juga dalam suluk dan adab, akhlak. Mereka tak memisah-misahkan. Mereka mengikuti setiap perkara di dalam agama ini, apa yang telah ditunjukkan oleh Rasul, apa yang telah ditunjukkan oleh pewaris para Rasul, iaitulah di kalangan ulama', iaitu di kalangan sahabat Nabi, tabi'in, atba'u tabi'in, dan golongan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Itulah kita kata ahlu sunnah. Wal jamaah, al jamaah, kenapa mereka dinamakan jamaah? Kerana mereka bersepakat. Mereka bersatu, bersepakat di atas sunnah. Al jamaah, mereka bersepakat di atas ijma', yakni ijma' para sahabat. Mereka tak keluar daripada ijma' para sahabat. Mereka tak terkeluar daripada sabilil mu'minin.
Mereka tak terkeluar daripada sabilil mu'minin. Mereka tak terkeluar daripada ijma' para sahabat. Sebab itu mereka dinamakan jamaah. Kalau mereka berpecah belah, mereka tidak mengikuti ijma', mereka diancam. Mereka tak ikut sabilil mu'minin, jalan orang beriman, yakni jalan sahabat, mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi kama tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk, dan dia nak mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dalam nak mengenali Allah, dia tak mau ikut sahabat, dia tak mau ikut Al-Quran, dia tak mau ikut sunnah, dia tak mau ikut sahabat, sesat. Bukan mungkin sesat, confirm sesat. Orang yang nak memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala melalui jalan yang bukan jalan orang beriman. Aristotle beriman ke? Aristotle beriman ke? Sabilil mu'minin, Aristotle masuk al-mu'minin ke? Kalau mereka nak ikut Aristotle, mereka kena isbatkan keimanan Aristotle, baru kita boleh kata tak sesat. Betul? Aristotle adakah minal mu'minin? Kalau mereka nak suruh kita ikut jalan Aristotle dalam memahami sifat-sifat Allah, dalam nak mengenali Allah Subhanahu wa taala, mereka kena buktikan Aristotle punya jalan tu, Aristotle tu sendiri adalah orang beriman, dan jalan Aristotle tu adalah jalan yang menepati sabilil mu'minin. Buatlah kajian ke, buat tesis ke untuk membuktikan. Kita alu-alu kan? Jangan cakap saja kan? Kena buktikan lah. Kalau kata itu jalan yang betul. Jadi Allah ancam orang yang tak mau ikut jalan orang beriman. Allah Subhanahu wa taala ancam orang yang tak mau ikut ijma' para sahabat, cara para sahabat memahami agama. Allah kata, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi kama tawalla. Kami akan biarkannya dalam kesesatan. Nuwallihi kama tawalla, kata para ulama tafsir, Allah Ta'ala biarkan dia dalam kesesatan dia. Allah biar. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala takkan bimbing dia. Allah akan biarkan dia dengan kehendak dia, dengan pilihan dia untuk sesat. Nuwallihi kama tawalla. Allah Ta'ala biarkan dia tenggelam dalam kesesatan. Dan sebahagian ulama kata itu termasuk daripada sebesar-besar istidraj. Sebesar-besar istidraj apabila Allah biarkan kita dengan diri kita sendiri. Allah biarkan kita dengan pilihan yang kita buat. Allah Subhanahu Wa Taala tak bimbing kita. Itu satu ancaman yang besar bagi orang yang menyelisihi jalan para sahabat. Bukan kecil. Nuwallihi kama tawalla. Kalau kita faham nuwallihi kama tawalla, Allah Taala kata kami biarkan dia. Biarkan dia untuk sesat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami akan biarkan, kami akan tarik sedikit demi sedikit mereka ini ke lembah kebinasaan. Itu maksud istidraj. Allah Ta'ala tarik seseorang itu, Allah Ta'ala tarik dia sedikit demi sedikit untuk dia terjerumus dalam kesesatan, dalam keadaan dia tak sedar, dalam keadaan dia bergelumang dalam kesesatan tu dan dia tak sedar. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dalam keadaan dia tak tahu, dia tak sedar dia sesat. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan Allah Ta'ala bagikan penangguhan. Dan sesungguhnya tipu daya aku sangat teguh, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Itu bentuk sebesar-besar istidraj bila Allah Ta'ala isytiharkan kita ni, Allah Ta'ala biarkan. Allah Ta'ala tak bagi petunjuk, tak bagi bimbingan. Sebab itu dalam doa Nabi kita SAW, dalam azkar yang kita baca setiap pagi dan petang apa? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. So kita minta kepada Allah Ta'ala jangan biarkan nasib diriku kepada diriku sendiri, walaupun sekelip mata. Sebab apa? Kalau seseorang itu Allah Ta'ala tak lindungi dia, Allah Ta'ala tak bimbing dia, Allah Ta'ala biarkan dia dengan nasib diri dia sendiri, maka itu adalah kecelakaan yang paling besar sekali. Baik, jadi itu kita katakan jamaah. Jadi jamaah ni mereka sifat mereka bersepakat. Mereka bersepakat dan tidak berpecah. Dan sebab itulah lawan bagi ahli sunnati wal jamaah disebut oleh para ulama ahlul bid'ah wal furqah. Dia nama tu bukan sekadar nama semata-mata tau. Nama tu menunjukkan sifat, menunjukkan khasais, menunjukkan ciri-ciri. Bila kita sebut nama ahli sunnati wal jamaah, dia bukan sekadar nama. Nama yang menunjukkan sifat, nama yang menunjukkan karakteristik, nama yang menunjukkan khasais, keistimewaan orang yang menisbahkan diri kepada ahli sunnati wal jamaah. Adapun ahlul bid'ah wal furqah, nama itu pun bukan semata-mata nama sahaja, tetapi nama itu juga menunjukkan karakteristik, menunjukkan sifat, menunjukkan ciri-ciri yang ada pada orang yang mempunyai nama, sifat-sifat yang ada dalam tu. Hari ni orang dia buat, kalau dia nak buat persatuan, dia nama ahli sunnah wal jamaah lah kan, sewajar kan. Dia tak berbuat ahlul bid'ah wal furqah. Mana ada kan? Ada. Sepatutnya, itulah sepatutnya, tapi mana ada orang nak buat yang itu. Gila kan? Kami adalah pertubuhan apa dia? AB Abwafu. Ahlul bid'ah wal furqah. Tak ada kan? Mana ada? Orang semua aswaja. Orang semua nak ambil guna nama ahli sunnati wal jamaah. Tak ada orang yang nak letak nama yang buruk. Tapi kita jangan terpedaya dengan nama. Jangan terpedaya dengan nama. Sammu ma syi'tum. Ini macam kata Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan. Namalah apa yang kamu nak namakan. Panggillah. Kamu nak mengaku nama apa pun, panggillah. Kamu nak mengaku kamu aswaja ke, ahli sunnah ke, apa ke, kamu nak panggil apa saja pun, silakan. Tetapi yang dilihat, yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan pada nama semata-mata, tetapi pada hakikat, pada amalan, pada perbuatan kita. Nama dah okey dah, ahli sunnah kan, dah daftar dah ahli sunnah wal jamaah, persatuan. Tetapi bila tengok betul-betul, kita tengok betul-betul, ni tak bela sunnah, ni bela bid'ah. Dan berpecah belah, furqah. Berpecah belah, berpecah-pecah. Ciri-ciri ahlul bid'ah, pertama, mereka mengikuti bid'ah. Sebab itu dinamakan bid'ah, ahlu bid'ah. Kalau dia ikut sunnah, dia tak namalah ahlu bid'ah. Yang kedua, ciri-ciri dia dalam nama yang sama yang dinamakan oleh para ulama, antaranya Ibn Abbas ketika tafsirkan ayat yang kita bacakan tadi, iaitulah apa? Furqah. Kerana sifat mereka, karakteristik ahli bid'ah ni, dia berpecah belah. Tak percaya, kita tengok pada tafarruq mereka, berpecah belahnya mereka dalam menyifatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun cukup dah. Pada mereka nak menyifatkan Allah, nak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala pun dah berpecah-pecah. Ada yang takwil, ada yang tafwid, ada yang tamthil,
Ada yang ta'til, ada yang ta'til juz'i, ada yang nafikan sifat-sifat Allah tu sebahagian, ada yang nafi semua, ada yang malu-malu nak malu-malu nak apa? Nak ta'til secara terang-terangan, lalu dia bersembunyi, dia orang kata apa? Dia bersembunyi, dia tasatur, dia tak berani. Kan? Saya tengok pada bab dalam masalah sifat pun dah berpecah-pecah. Berbeza dengan ahli sunnati wal jamaah, kita tengok mereka sepakat. Mereka sepakat. Perkataan mereka satu, sumber mereka sama, dan mereka tidak berpecah belah. Sebab itu kita kata penamaan tu kita bukan tengok pada penamaan semata-mata, tapi tengok pada sifat, karakteristik, khasais, keistimewaan yang ada pada orang yang menisbahkan diri kepada sesuatu penamaan. Sebab itu apa? Al-ibrah bil musammayat atau bil haqaiqi la bil asma'. Kita nak tengok sesuatu perkara tu pada hakikat perkara, bukan pada penamaan semata-mata. Bukan pada penisbahan semata-mata. Baik. Itu yang penting. Baik, jadi 3 hikmah diutusnya para rasul. Kita katakan jelas, disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Baik. Kemudian wa qauluhu ani'budullaha. Wa qauluhu ani'budullaha. Di firman Allah Subhanahu wa taala ani'budullaha. Yang Syekh syarahkan pada dalil. Pada kitab yang pertama, ataupun kita boleh kata bab yang pertama, tapi kitab tauhid kan, kitab yang kita kata muqaddimah, permulaan. Dalil yang dikemukakan oleh Syekh muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, dibawakan dalil-dalil ayat Al-Quran untuk menetapkan tauhid. Jadi antaranya adalah ayat ani'budullaha wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha, kat situ kan, ayat situ. Sembahlah Allah. Ani'budullah maksudnya sembah Allah. Sembahlah Allah. Menurut salah satu pendapat an kat situ, an di sini qila tafsiriyah. Yani maksudnya tafsiriyah. Wa hiya allati sabaqat bima yadullu 'ala al-qawli duna hurufihi. Huruf ini didahului oleh sesuatu yang menunjukkan ucapan tanpa disertai huruf-hurufnya. Maknanya dia disebut sebagai tafsiriyah. Contohnya macam dalam surah Al-Mu'minun, wa fa'auhayna ilaihi anisna'il fulk. Lalu kami wahyukan kepadanya, yakni Nuh alaihi salam, anisna'il fulka. Buatlah kapal. Baik, maknanya di sini kita kata an di situ adalah tafsiriyah. Jadi kalau kita maknanya dia punya apa kita kata bima yadullu 'ala al-qawli duna hurufihi. Tafsiriyah wa hiya allati sabaqat bima yadullu 'ala al-qawli duna hurufihi. Maknanya dia apa kita kata dia hanya berfungsi sebagai tafsiriyah, dan dia tidak di kalau kita terjemah dia tak ada terjemahan. Dia ikut yang selepas dia tu. U'budullah. Ani'budullah kan? U'budullah. Anisna'il fulka, isna'il fulka. So itu maksud tafsiriyah. Maknanya allati sabaqat bima yadullu 'ala al-qawli duna hurufihi. Maknanya huruf dia tu kalau kita nak terjemah by word, dia macam tak nampak fungsi lah. Dia tak ada lah, kita kata kalau kita terjemah tu tak ada terjemahan by word kan. Maknanya dia ikut pada apa yang datang setelahnya. Itu maksud kata Imam Ibn Syekhul Utsaimin, yadullu 'ala al-qawli duna hurufihi. Maknanya ucapan tanpa disertai hurufnya. Maksudnya tengok yang selepas itu, ani'budullah, cuba buang an. U'budullah. Itulah terjemahan dia. Itulah maksud dia. Maknanya sembahlah Allah. Itu maksud tafsiriyah. An di situ an tafsiriyah. Contoh yang Syekh Utsaimin bagi dalam surah Al-Mu'minun ayat 27, Allah kata dekat Nabi Nuh kan, fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka. An isna'il fulk. Al-fulka
maknanya bahtera, safinah, kapal. Isna'i, buatlah. Isna'i. Jadi kalau terjemah, tengok dia terjemah buatlah. Dia tak, an tu tak ada lah. An tu apa kita kata, al-qaul duna hurufihi. Maknanya dia hanya tafsiriyah. Itu maksud an tafsiriyah. Baik. 27. Surah Hud. Wasna'il fulka bi'ayunina. Kan? Sama. Sama. Cuma kat sini dari sudut bahasa tu dia datang an tafsiriyah tu. Anisna'il. Kita baca dia adalah an tu, dia ada fungsi dia, tapi dari sudut makna dia hanya tafsiriyah. Maknanya yang datang setelahnya itu mentafsirkan. Dia tak ada fungsi dari sudut kita kata nutq hurufihi, kita kata tak ada fungsi lah dari sudut tu. Cuma dia dari sudut tafsiriyah. Baik. Wal wahyu fihi ma'na al-qaul duna hurufihi. Wal ba'thu mutadamminun ma'na al-wahy li'anna kulla rasul muha ilaih. Wahyu bermakna perkataan tanpa disertai huruf-hurufnya. Dan pengutusan seorang rasul bermakna wahyu kerana setiap rasul mendapat wahyu. Makna Syekh ulas tentang makna wahyu kat situlah, fa auhayna ilahi anisna'il fulka. Itu pada asal makna bahasalah. Wahyu tu menggunakan bahasa, dari sudut bahasa sahaja. Tetapi kalau kita perincikan, wahyu itu ada jenis-jenis dia lah. Dan ada yang wahyu, ada yang berhuruf dan ada yang tidak berhuruf. Ada berhuruf dan bersuara. Antaranya kalamullah, Al-Quran. Kan? Tetapi kat sini mimbab dari sudut bahasa semata-mata. Baik. Wa qila innaha masdariyatun ala taqdiril ba' ay bi an i'budu. Warrajihul awwal li'adami taqdir. Menurut pendapat lain, ini dari sudut ulama bahasa, an di situ adalah masdar yang dikata terbitan bermakna ba, iaitu agar kalian beribadah. Maknanya ada dua pendapat dalam memahami an di situ. Yang pertama, an adalah tafsiriyah. Yang kedua, an itu adalah masdar yang bermaksud kita kata ba. Dengan ba lah, makna ba iaitu agar kalian beribadah. An'ibudullah makna di sini masdariyah taqdir al-ba. Ai bi an'ibudullah. Maknanya itu ada satu pendapat ulama lagi. Maknanya kalau terjemah boleh dua lah. Pertama kita terjemah ayat tu, kalau kita terjemah an'ibudullah, sembahlah Allah. Situ betul lah. Itu ikut yang tafsir an tu dengan kita kata dengan tafsiriyah. Yang kedua, an di situ adalah apa? Masdariyah ataupun masdariyah yang bermakna ba. Maknanya bi an. Yakni walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan bi an i'budullah. Bi an i'budullah. Ataupun bi an ya'budullah. Bi an i'budullah. Yakni agar kalian beribadah kepada Allah. Supaya kalian beribadah ataupun agar. Warrajihul awwal li'adami taqdir. Yang rajihnya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, kerana tidak ada takdir kat situ. Maknanya memang tak ada takdir pun ayat tu. An kat situ memang datang dengan sendirinya dan tidak ada takdir pun. Itu yang dirajihkan oleh Asy-Syaikh. Baik. Firman Allah Ta'ala lagi, wajtanibut taghut. Wajtanibut taghut. Sebelum tu ditafsirkan oleh Syekh, an'ibudullah. Apa maksud an'ibudullah tu? Sembahlah Allah. Apa maksud sembahlah Allah? Maksudnya tadhallalu lahu bil ibadah wa sabaqa ta'riful ibadah. Maknanya tundukkanlah kalian. Tundukkanlah diri kalian. Hinakanlah diri kalian. Tadhallalu. Hinakanlah diri kalian, tunduklah kepadanya, kepada Allah dengan menjalankan ibadah. Dan telah berlalu ta'rif yang telah dijelaskan tentang ibadat. Jadi kita tak ulanglah. Syarat ni kita dah sebut tentang ibadat sebelum ni.
makna ibadat. Baik, wa qauluhu wajtanibut taghut. Firman Allah Taala, dan jauhilah taghut. Ni soalan apa? Soalan yang datang sebelum ni kan. Pasal taghut, baru kita sampai. Macam itulah ilmu, dia kena sabar. Dia kena sabar. Man sabata nabata. Barang siapa yang sabat, barang siapa yang dia tetap, nabata, dia akan tumbuh. Man ista'jala fi syai'in qabla awanihi uqiba bil hirman. Barang siapa yang tergesa-gesa, man ista'jala, barang siapa yang tergesa-gesa qabla awanihi, sebelum sampai waktunya dalam setiap perkara, uqiba bil hirman, maka dia akan dihukum dengan diharamkan dia untuk mendapat sesuatu perkara tersebut. Maknanya kalau kita menuntut ilmu, kita tak sabar, kita tergesa-gesa, kita tak akan dapat apa-apa. Tak akan dapat apa-apa. Kan setengah orang dia tak boleh sabar dengan macam-macam lah. Macam-macam benda dia tak boleh sabar. Tak boleh sabar sini, itu, tak boleh sabar ni, macam-macam. Kita bukan bincang orang yang tak boleh datang kerana keuzuran. Orang yang tak datang kerana keuzuran itu lain cerita. Tapi orang yang tidak sabar, maknanya macam-macam lah. Kadang-kadang mungkin dia tak apa, dia tak faham kan. Pada awal tu dia tak faham, tapi dia tak mau nak tanya. Kemudian dia terus tinggal. Dia terus tinggalkan majlis guru dia. Yang ni adalah orang yang paling rugi. Dan dia termasuk dalam uqiba bil hirman. Dia akan diharamkan daripada mendapat ilmu. Rugilah. Yang kedua, ada orang yang dia tak boleh sabar dengan kerenah guru dia. Yang ni pun sama. Dia tak boleh sabar dengan sifat guru dia. Dia tak boleh sabar dengan, mungkinlah ada kesalahan sedikit. Dia terus apa? Dia terus tinggalkan. Ini pun uqiba bil hirman. Kan? Tapi orang hari ni dia rasa cukup dah. Dia kata, aku buka YouTube je tengok, aku boleh belajar terus dengan Syekh Uthaymin. Aku buka je, aku type je nama Syekh Uthaymin. Kan? Betul tak? Logik Logik juga Betul ya, buat apa belajar dengan ustaz? Ustaz apa ada ustaz ni? Baik ana pergi terus dengar daripada YouTube. Dia tak tahu yang dia dengar kat YouTube tu rakaman tahun bila, kemudian ada rakaman yang kurang, ada yang diubah, ataupun ada yang tak tepat, ataupun ada yang dia pun tak faham. Ataupun ada yang dia tak dapat daripada, kita kata, daripada sumber yang benar. Kan? Sebab tu ilmu ni dengan talaqi. Innamal ilmu bita'allum. Ta'allum maknanya talaqi. Belajar. Datang. Kalau setakat dia dengar dekat YouTube, itu bohong. Maksud ana ni, kalau dia dengar live, dia ikut dengan kita, itu lain cerita. Tapi yang dia dengar sendiri-sendiri. Dia dengar yang Syekh Ibn Uthaymin punya rakaman, okey, tak apa, dia boleh tahu bahasa Arab, okey, boleh, tak ada masalah. Tetapi tak sama dengan dia mengambil ilmu daripada afwahil masyayikh, afwahil asatidah. Dia ambil, dia maksudnya dia talaqi, dia ambil daripada mulut, daripada dia duduk. Mungkin dia dengar rakaman suara Syekh Ibn Uthaymin, dia dapat dengar, tapi dia tak tahu keadaan Syekh Ibn Uthaymin. Dan dia tak akan dapat, maknanya dari sudut akhlak, dari sudut cara muamalah guru tu, dia tak ada adab dan sebagainya, dia tak ada. Kan? Dan boleh kita kata tak ada masalah, boleh kan? Tetapi jangan kita menafikan peranan talaqi. Dan kadang-kadang ada orang yang dia menjadi sesat disebabkan dia mengambil ilmu daripada fatwa. Ini pun kena hati-hati. Sebab apa? Guru kita yang ajar tu, dia belajar dengan anak-anak murid Syekh Ibn Uthaymin. Maknanya dari sudut, kita kata, dari sudut kukuhnya ilmu, dan juga dari sudut kita kata kepercayaan, dan juga dari sudut ketepatan, itu lebih
Tak banding orang yang dia nak terus dengar daripada Syekh Ibn Utsaimin, tapi dia tak tahu. Dia tak tahu apa kita kata tabiat tulisan, karangan Syekh Ibn Utsaimin. Dia boleh dengar, dia dapat faedah, tetapi ada benda yang bila Allah Ta'ala uji dia dengan sesuatu yang mungkin dia tak faham, dia akan boleh jadi sesat. Berbanding dengan dia ambil ilmu daripada orang yang pernah belajar dengan ulama' yang dia dengar tu. Beza. Sebab apa? Orang yang belajar dengan guru yang kita kata yang pernah belajar dengan guru yang dia dengar juga daripada YouTube tersebut, ilmunya lebih tepat lah. Sebab ada benda yang dia tak tahu dari sudut khibrah, dari sudut pengalaman, yang dia takkan dapat melalui dia hanya dengar dekat YouTube. Banyak. Setengah orang dia berhenti daripada kelas. Dia dah belajar bahasa Arab, okey tak apalah, belajar bahasa Arab bagus. Tapi dia berhenti daripada kelas, dia kata aku boleh dengar Syekh Utsaimin sendiri. Buat apa nak dengar daripada ustaz? Baik, saya dengar terus daripada. Kemudian dia apa? Dia terpedaya. Dulu kita pernah dengar ada orang yang dia tak belajar pun dengan syekh tu, tapi dia tipu orang. Dia tadlis. Dalam ilmu hadis dia panggil apa? Tadlis syuyukh. Tadlis syuyukh. Dia tipu orang, dia pedaya orang, berkata syekhuna. Kau jumpa ke syekh tu? Tak. Aku jumpa. Oh, aku jumpa. Jumpa kat mana? Jumpa kat YouTube. Tak boleh lah. Tapi dia buat tadlis. Zoom online lain cerita, dia live lain cerita. Dia ada apa kita kata interaksi lain. Itu kena beza. Yang ada interaksi macam kita buat kelas online kan dulu kan. Ada interaksi. Zoom ke, Google Meet ke, Facebook Live ke, ada interaction. Kan tak tahu dia tanya dekat komen. Ataupun Zoom dia boleh tanya on the spot. Google Meet dan sebagainya. Platform-platform tu ya, itu termasuk dalam kita kata perkara yang kira dia bertemu lah. Kira memang betul berguru lah. Ataupun dia call ke dan sebagainya kan. Itu. Tapi ini yang jadi isunya, dia dengar rakaman. Kemudian dia berkata syekhuna. Ini banyak yang berlaku. Tadlis. Kemudian yang paling masalah sekali bila ada perkara yang melibatkan isu-isu nawazil. Yang ini paling bahaya. Bila golongan seperti ini mereka terpedaya. Yang ini termasuk talbis iblis lah. Dia terpedaya. Bila dia rasa dia dah boleh dengar sikit bahasa Arab, dia boleh faham sikit bahasa Arab, faham sikit-sikit bahasa Arab, kemudian dia terus ambil fatwa-fatwa ulama' tersebut, kemudian dia memahami sesuatu isu nawazil, isu-isu yang baru yang tak berlaku. Kemudian dia terus buat keputusan dengan dia dengar fatwa tersebut. Yang ni yang banyak berlaku, menyebabkan berlakunya perselisihan, percanggahan pendapat, pertelingkahan di dalam barisan penuntut-penuntut ilmu apabila perkara ini berlaku. Dia tak jadi bergaduh kalau orang belajar daripada guru. Masalahnya jadi bergaduh, jadi berselisih pendapat, jadi sampai tahap saling tahzir mentahzir, boikot memboikot, masam muka sesama sahabat, bergaduh sesama kawan sebab ini. Berpecah belah sebab ini. Sebab tak ambil daripada guru. Tetapi dia ambil daripada fatwa. Anda bagi contoh dulu, pernah ingat lagi ada orang yang dia ambil fatwa daripada laman web. Kemudian fatwa tu sebenarnya contoh macam apa, dia salah faham. Fatwa tu dia ambil daripada laman web. Tak salah laman web apa? Islam QA. Dia ada fatwa yang umum yang kita boleh pakai. Yang kita terus ambil, kita boleh pakai. Tapi ada fatwa-fatwa yang melibatkan benda-benda yang nawazil, kita tak boleh terus rujuk kepada laman web tu, kita terus type, terus nak tanzil, terus nak kita nak tanzil, kita nak praktikkan 100% pada keadaan situasi-situasi tertentu, tak boleh. Kan? Tak boleh. Ada yang boleh, ada yang fatwa-fatwa secara umum boleh kita buat rujukan, tak ada masalah. Kalau kita tengok kan, kita tanya asatizah kita, masyayikh kita pun, dia orang kadang-kadang bagi link.
Kan? Benda-benda yang umum, benda-benda yang disepakati, benda-benda. Tapi kalau sampai masalah-masalah yang nawazil, masalah isu-isu baru yang memerlukan kepada penelitian, kajian yang lebih khusus, yang lebih terperinci, yang tu tak boleh. Kita nak ambil daripada fatwa yang kita Google, kemudian kita terus nak tanzil 100%. Apatah lagi kalau ia melibatkan kita nak menghukum sesuatu individu atau tokoh atau kumpulan atau jamaah tertentu. Itu lagi bahaya dia punya implikasi dia. Anda ingat dulu ada seorang individu ni dia kata boleh buat pusat boleh buat apa dia kata boleh buat pusat ruqyah dia kata. Boleh buat pusat ruqyah, kemudian dia ambil fatwa daripada salah satu laman web, fatwa daripada Lajnah Daimah. Dia kata menunjukkan harus. Tapi bila kita cek balik fatwa Lajnah Daimah tu, konteks dia berbeza. Orang yang tanya soalan dekat Lajnah Daimah tu seorang individu yang dia merupakan imam masjid. Dan dia seorang yang buta ke, kalau tak salah buta macam itulah, ataupun dia seorang yang cacat, tapi dia imam masjid. Ada orang yang datang dekat dia mai minta tolong dia ruqyah. Ini konteks sebenar fatwa. Ada orang datang dekat dia, jemaah datang dekat dia sebab dia imam masjid, minta dia tolong ruqyah, tolong jampi sebab dia sakit. Minta tolong imam tu tolong ruqyah. Jadi dia pun tolong ruqyah. Kemudian lelaki yang datang jumpa dia tolong minta dia ruqyah tadi, bagi dia duit. Dia pun tanyalah apa? Dia tanyalah keadaan tersebut, apa yang berlaku kepada dia itu kepada Lajnah Daimah. Fatwa Lajnah Daimah. Kemudian Lajnah Daimah pun bagi fatwa tak mengapa untuk dia ambil bayaran yang dibayarkan kepadanya bila dia telah meruqyah seorang. Nampak tak konteks dia? Lelaki itu tak buka pusat ruqyah. Betul tak? Lelaki yang minta fatwa tadi, dia bukan lepas pada tu, lepas pada dia dah orang dah minta tolong ruqyah tu, dia terus buka pusat ruqyah. Siapa nak mari, kemudian buat air jampi belakang tu, kan? Susun elok-elok, kemas air jampi, okey, satu RM5, RM10. Kenapa ni air mineral ni RM1 lebih lah, kenapa ni RM5? Ni jampi. Ruqyah, jampi, mestilah kena lebih. Tak kan? Tak faham macam tu, tak difahami macam tu. Tapi ada orang yang dia salah faham, disebabkan salah faham dia kepada fatwa, konteks fatwa tu ada dalam internet. Akhir sekali menyebabkan dia terjebak dalam perkara yang implikasi dia berat. Sekali dia buat daripada fatwa tu, dia nak menjustifikasikan perbuatan sebahagian orang yang buka pusat-pusat ruqyah, yang mana sebahagian ulama berpandangan bahawasanya hal tersebut sebenarnya tak perlu pun. Tak perlu. Bahkan ada sebahagian ulama yang lebih tegas menyatakan membuka pusat-pusat ruqyah ni adalah termasuk daripada muhdatsah, masuk dari bid'ah. Sebab tak dikenali oleh salafus salih, golongan-golongan yang terdahulu, mereka buat benda tu. Walaupun benda tu memang ada khilaf di kalangan ulama yang muasirin kemudian, tetapi kalau kita tengok balik, fatwa yang melarang itu lebih tepat. Sebab buktinya kita tengok sekarang bercambah perkara yang kadang-kadang kita sendiri tak boleh kawal. Tak boleh kawal lah. Bomoh pun jadi ustaz, dukun pun jadi ustaz, macam-macam sekarang. Allahul musta'an. Kalau kita betul-betul pegang fatwa para ulama yang menutup pintu-pintu saddu dzari'ah, menutup pintu-pintu kerosakan itu, mungkinlah tak berlaku kesesatan tu tak banyak. Sebab tu kalau kita tengok di Madinah, di Mekah, tak ada kan pusat ruqyah ni. Tak ada, betul tak? Orang semua pergi masjid. Orang pergi Masjidil Haram, orang pergi Masjid Nabawi, orang pergi masjid. Semua pakat belajar Quran, betul tak? Anak-anak kecil dia ajar Quran. Ada kalau kita pergi Mekah dengan Madinah, ada tak? Cuba tanyalah budak-budak Madinah, budak-budak Mekah yang dekat Masjid Nabawi, Masjid Haram tu, ada tak? Cuba tanya depa hantu tu apa hantu. Depa pun tak tahu hantu tu. Dididik dengan tauhid. Baca Quran.
Dan macam itulah kita pun. Kan? Buka kelas Quran, ajar orang Quran. Supaya setiap keluarga tu ada orang yang boleh baca Quran. Semua boleh baca Quran. Dan kalau ada masalah, kalau ada sakit ke apa, ahli keluarga tu sendiri yang ruqyah. Itu sunnah. Bapa ruqyah anak. Suami ruqyah isteri. Isteri ruqyah. Kalau suami sakit, isteri tolong ruqyah. Dan ruqyah ni tak perlu syarat nak kena belajar 3, 4, 5, 6 tahun. Tak perlu. Cukup kita boleh baca Quran. Syarat nak ruqyah ni orang tu boleh baca Quran. Orang beriman. Siapa yang datang bawa syarat yang pelik-pelik, sampai nak kena 500 satu sesi, itu buat duit. Kan? Kalau kita kata setakat nak buat kelas untuk ajar teknik ruqyah yang sahih, itu tak ada masalah. Cuma kadang-kadang kita tengok ada orang yang dia terlampau meluah-luahkan. Sampai ada teknik-teknik ruqyah yang pelik-pelik. Ruqyah masalah, jurus apa pelik-pelik. Macam dah kita tengok macam cerita kartun dah. Dan kadang-kadang tu semua adalah, kita kata jelas sangat, adalah perkara yang bila benda tu diluas-luaskan, itulah yang berlaku. Kita tengok orang-orang yang ada kepentingan, ada yang jahil, sufaha, juhala, ambil kesempatan atas kejahilan masyarakat. So masyarakat kita perlu dididik dengan ilmu. Kan? Kita kena banyakkan projek-projek memandaikan umat, bukan projek-projek membodohkan umat. Membodohkan orang. Wallahul musta'an. Baik. Kat mana tadi? Jauh dah tu. Wajtanibut taghut. Wajtanibut taghut. Baik. Apa maksud wajtanibut taghut? Dalam surah An-Nahl ayat 36 tu kan. Maknanya seruan para nabi dan rasul, suruh sembahlah Allah dan menjauhi taghut. Baik. Kata muallif rahimahullah, at-taghut sini kini ibta'idu anhu bi an takunu fi janibin wa huwa fi janib. Maksud wajtanibut taghut maknanya jauhilah diri kamu daripadanya. Jauhkanlah diri kamu daripada taghut. Makna jauh tu maknanya bi an takunu fi janibin wa huwa fi janib. Maknanya taghut itu berada di satu sisi dan kamu berada di satu sisi yang lain. Maknanya jangan kamu bercampur dengan taghut. Jangan kamu bersama dengan taghut. Kamu kena pisahkan diri kamu daripada taghut. Itu maksud wajtanibut taghut. Apa maksud at-taghut? Taghut kat sini maknanya mushtaqqun minat tughyan. Dari segi bahasa maknanya dia diambil daripada dibentuk daripada makna at-tughyan. At-tughyan iaitulah apa? Merujuk kepada sifatun musyabbahah. Sifatun musyabbahah wa tughyan mujawazatul had. Apa maksud tughyan? Maksud tughyan iaitulah melampaui batas. Ini dari segi bahasa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Haqqah ayat 11, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya ketika air tagha, al-ma' tagha maknanya air itu telah sampai naik ke gunung, maknanya telah melampaui batasannya. Hamalnakum fil jariyah, kami membawa nenek moyang kalian dalam kapal. Yakni kisah Nabi Nuh alaihi salam. Maknanya ketika air telah melampaui batasannya. Itu dari sudut bahasa. Sebab itu melampaui batas itu disebut sebagai tagha, kan? Idhhab ila fir'aun fa innahu tagha. Pergilah wahai Musa kepada Fir'aun, dakwahlah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia, Fir'aun itu telah melampaui batas. Kan? Fir'aun taghut. Taghut kan? Maksudnya Fir'aun itu taghut lah. Simple nak faham kan? Taghut. Baik. Adapun makna wa ajma'a ma qila fi ta'rifihi huwa ma dzakarahu Ibnul Qayyim rahimahullah bi annahu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min matbu'in aw ma'budin aw muta'. ومراده من كان راضيا بذلك أو يقال هو طاغوت باعتبار عابده وتابعه ومطيعه لأنه تجاوز به حده حيث نزله فوق منزلته التي جعلها الله له. Baik. Taghut, definisi yang paling lengkap. Definisi yang paling lengkap ni maknanya definisi yang sifat dia jamak dengan manik. Maknanya sifatnya dia
menghimpunkan segala makna, manik dia menahan takrifan itu daripada keluar daripada batasannya. Antaranya takrifan taghut ni yang paling tepat, yang paling lengkap kata Syekh, takrifan Ibnul Qayyim. Apa maksud taghut? Iaitu apa sahaja yang seseorang hamba melampaui batas terhadapnya, baik berupa orang yang diikuti, min matbu'in, au ma'budin, ataupun yang disembah, yang diibadahi, atau yang ditaati, au min muta', au muta'in. Sekali lagi kita sebut dalam bahasa Arab, ma tajawaza bihil abdu haddahu min matbu'in au ma'budin au muta'. Apa yang melampaui, bagi seorang hamba itu melampaui batas terhadapnya, baik berupa yang diikuti, yang diibadahi, atau yang ditaati. Apa maksudnya? Maksudnya, kata Syekh, sesiapa sahaja yang meredai hal tersebut itu ditujukan kepadanya. Maksudnya di sini dia mesti diikatkan dengan orang itu dia reda dengan perbuatan tersebut dilakukan kepadanya. Maknanya di sini taghut ni adalah apa? Apa sahaja yang melampaui batasan. Melampaui batasan, sama ada yakni seorang hamba itu dia melampaui batasan. Apa dia kat sini kalau kita tengok dalam bahasa Arab dia ma tajawaza bihil abdu. Bihi tu kat situ apa dia? Ha kat situ dhamir itu kembali kepada siapa? Ataupun kita kena faham haddahu tu. Haddahu tu batasannya, nya tu kembali kepada siapa? Ada dua taujih, ada dua tafsiran yang boleh kita fahami. Yang pertama, syariat. Maknanya apa yang hamba melampaui batas pada syariat. Pada syariat, maknanya pada hukum Allah, pada Al-Quran dan Sunnah, pada syariat itu secara keseluruhan. Yang kedua, tafsirannya ha tu dhamir haddahu tu balik kepada hamba tu sendiri. Apa yang hamba tu sendiri dia melampaui batas pada apa yang wajib dia laksanakan. Dia sebagai seorang hamba, dia kena jadi hamba, dia tak boleh melampaui batas. Kalau dia melampaui batas, maka dia boleh termasuk dalam kategori taghut. Itu maksud dia. Maknanya dilihat pada perbuatan. Kalau kita ambil yang pertama dilihat pada perbuatan, yang kedua dilihat pada pelaku. Dan sebab itu Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dia dikaitkan, dia letakkan apa, dia kata wa muraduhu man kana radiyan bidzalika. Mesti orang yang terjebak dalam perkara-perkara yang masuk dalam kategori taghut itu dia redha dengan hal tersebut. Baik, kita tengok satu-satu. Yang pertama apa? Matbu'. Matbu' apa maknanya? Yang diikuti. Yang diikuti. Maknanya, contohnya yang diikuti ni, Syekh bagi contoh, kalau kita tengok matbu' ni, al-kuhan, was-saharah, wa ulama isu. 3 contoh Syekh bagi. Makna kita tak baca habis lagi tadi, kita tengok apa? Atau yang disebut itu taghut dilihat dari sisi orang yang menyembahnya, yang mengikutinya dan yang mentaatinya. Kerana dia telah melampaui batas terhadapnya, di mana dia menempatkannya melebihi kedudukan yang telah Allah tentukan, sehingga terjadilah penyembahan terhadap sembahan tersebut. Mengikuti pemimpin yang dipatuhi dan mentaati kemahuannya, itulah yang melampaui ambang batasannya, yang melampaui batasannya. Baik, kita tengok satu-satu contoh yang saya bagi. Bil misal yattadhihu al maqal. Dengan contoh kita akan jelas. Baik. Fal matbu', contoh bagi orang yang diikuti, contohnya al kuhan. Yakni kuhan ni apa? Situ dia apa? Dukun. Dukun. Lagi nama lain dia apa? Bomoh. Pawang. Kan? Tok Moh. Tok Moh tu bomoh lah kan?
Baik, walaupun dalam bahasa Melayu sebenarnya dia ada perbezaan yang pawang dengan dukun tak sama tau. Dalam bahasa Melayu, ataupun dalam budaya Melayu kita, dukun dengan pawang dia tak sama. Dia ada perbezaan. Pawang yakni orang yang dilantik untuk menguruskan sesuatu ritual. Dan dia perlu memastikan ritual-ritual yang adat-adat lah, yang khurafat apa semua tu, ritual-ritual yang tertentu tu, perlu kira dia kira dia macam kita kata pengurus lah bagi ritual tersebut, untuk memastikan ritual tersebut berjalan lancar. Contohnya macam orang yang kat pantai dia nak buat apa? Dia nak buat panggil nak orang dulu-dulu lah. Orang dulu-dulu dia buat apa? Dia buat upacara apa dia kita kata memuja semangat laut, semangat padi dan sebagainya. Dia orang akan upah lah pawang. So pawang tu dia khusus. Dia kita kata dia spesialis lah. Dia spesialis dalam bidang tertentu. Ada pawang yang buat apa, macam apa? Kita kata ada yang ritual yang macam apa? Makyung apa semua tu kan? Tarian pemujaan. So dia ada pawang dia. Dia tak boleh ambil pawang lain. Kalau tak dia kira apa? Panggil kira bukan bidang dia lah. Dia tak boleh panggil pawang yang dekat bendang tu. Dekat bendang dia ada pawang juga yang apa puja semangat padi tu. Dia ada ritual dia. Itu pawang. Baik, dukun ni dia lebih pada dalam apa masyarakat Melayu kita, dukun ni dia lebih pada bomoh yang apa kita kata yang didatangi untuk melakukan perkara-perkara yang tertentu yang bersifat kita kata seperti memisahkan ataupun mendekatkan, sihir lah. Dia menggunakan sihir lah, dukun. Macam orang politik dulu kan, dia nak gini dia pergi jumpa dukun tu. Gini. Dukun dengan bomoh ni dia tasyabuh, dia ada persamaan. Tapi dukun ni dia lebih konotasi dia lebih negatif, dia lebih ganas lah. Kalau bomoh ni dia lebih lunak. Tapi dua-dua sama aja. Dalam syarak, sebab bomoh ada juga bomoh yang dipanggil bomoh hitam dan bomoh putih, ataupun dipanggil ilmu hitam dengan ilmu putih. Bomoh tu dia ada ilmu. So bomoh yang baik disebut bomoh yang menggunakan ilmu putih. So ilmu putih apa? Ilmu kebatinan contoh. Ilmu kebatinan untuk mempertahankan diri. So orang kita dulu-dulu dia nampak benda tu boleh. Kita tak nafikan niat dia. Niat dia nak protect diri, defend diri dan sebagainya. Lalu dia pun amal lah ilmu kebatinan tu. Dia panggil ilmu tu ilmu putih. Kalau yang nak buat jahat ni, nak sihir orang, nak santar orang, nak buat jahat, yang nak dajal orang, aniaya orang, dipanggil ilmu hitam. Dia punya taksim tu macam tu. Tapi sebenarnya menurut syariat, sama ada dia namakan ilmu hitam ke ilmu putih ke, sama saja hukum dia. Bila ilmu itu adalah ilmu yang kita kata yang berkait dengan al-kahanah, yakni perbohongan, perdukunan dan sebagainya. Kerana Nabi SAW menyebutkan laisa minna man takahhana aw tukuhina lah, laisa minna man tasahhara aw tusuhira lah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bukan di kalangan kami, bukan di kalangan umat kami orang yang melakukan praktik perbomohan, takahhana, perdukunan sama, aw tukuhina lah, atau dia meminta orang untuk diperbomohkan. Tasahhara aw tusuhira lahu, dia buat praktik sihir ataupun dia meminta orang untuk buat sihir. So Nabi SAW samakan orang yang melakukan praktik perbomohan dengan sihir, sama. Hukum dia sama. Hukum dia sama. Sebab itu bila Nabi SAW kata man ata kahinan aw arrafan, barang siapa yang mendatangi kahin, dukun, pawang, bomoh, fasa'alahu wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya tentang sesuatu benda gaib dan sebagainya, dia percaya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah kufur, dia telah kafir. Kan? Dalam sebahagian riwayat, la tuqbal salatuhu 40 yawman. Tak diterima solatnya 40 hari. 40. Nanti kita akan sampai pembahasannya dengan lebih terperinci insya-Allah. Cuma kita kata bomoh ni, dukun, pawang ni termasuk taghut. Sebab apa dia taghut? Kalau orang tanya kita sebab apa dia taghut?
Sebab dia torut lah. Itu bukan jawapan kan. Sebab apa dia torut? Sebab ustaz saya cakap dia torut. Itu jawapan tak tepat. Sebab dalam kitab ada tulis dia torut. Tak tepat juga. Sebab saya belajar dalam kitab Syekh Utsaimin, dia sebut torut tu kuhan. Jawapan. Itu tak memberi jawapan. Sebab apa dia torut? Balik pada ta'rif Imam Ibn Qayyim tu. Ini cara kita nak faham. Macam mana nak dapat jawapan. Torut tu tadi apa? Apa sahaja yang melampaui batasan. Seorang hamba yang melampaui batasan sama ada daripada kalangan matbu' yang diikuti. Baik. Kat sini Syekh terus bagi contoh bomoh tadi. Dukun pawang. Sebab dukun bomoh pawang ni adalah orang yang diikuti. Betul tak? Dia adalah seorang, dia dalam masyarakat ni, daripada dulu lagi, kalau orang tu dia ada ilmu perbomohan, perdukunan, dia boleh hidup. Maknanya dia apa? Dia boleh hidup tu maksudnya, dia boleh hidup senang. Kan? Sebab orang berhajatkan kepada dukun bomoh pawang ni. Kan? Nak buat rumah pun nak kena jumpa dengan bomoh. Nak kena tanya pendapat. Dia bukan dia dalam bangsa Melayu saja, dalam semua bangsa. Perdukunan dan perbomohan ni ada dalam setiap bangsa. Termasuk bangsa Arab. Setiap orang jahiliah dulu, setiap kabilah-kabilah tu dia ada dukun dan bomoh dia sendiri. Kabilah ni dia ada pawang dia. Pawang kabilah ni. Kabilah sana pun dia ada dukun dia ada bomoh dia. Jadi dukun, bomoh dan pawang ni dia dalam masyarakat dia sebagai orang yang diikuti. Maknanya level dia macam mufti. Macam mufti sebab orang nak tanya tentang ni, saya nak kahwin hari ni, okey tak? Boleh tak? Macam mufti lah. Betul tak? Dia diikuti. Tak boleh. Sebab apa? Hari ni swear dia kata, swear ke sial. Hari ni tak boleh. Dia pun masuk, dia tengok dia punya buku dia tu. Tika 5, tika 6, tika apa? Dia ada dia punya ramalan-ramalan dia tu. Dia ada dia punya rajah-rajah. Dia kata hari ni tak boleh. Macam tak boleh lah. Cancel lah. Diikuti. Nampak? Jadi sama juga macam orang hari ni kan, bila dia sakit sikit, sakit sini sikit, pergi jumpa bomoh. Kan? Tu bomoh kata, mai saya tengok dalam air ni, tengok siapa buat ni. Dia pusing. Ni kawan hang buat. Dia pun pergilah tuduh kawan dia. Kawan bergaduh dengan kawan dia. Nampak? Diikuti. Pendapat dia, perkataan dia diikuti. Sebab dianggap dia sebagai orang yang ada ilmu. Dianggap dia sebagai orang yang ada ilmu. Sebab itu dalam kitab-kitab perdukunan atau kitab-kitab perbomohan yang ada dalam tahun 80-an, 70-an banyak. Kalau nak sebut kitab, nama-nama kitab ni sangat banyak. Yang mana berlaku proses Islamisasi. Islamisasi perbomohan dan perdukunan ni berlaku dalam hujung tahun 90-an. Masih ada saki-baki. Tapi ada usaha-usaha daripada tokoh-tokoh tempatan yang kebanyakan mereka belajar daripada luar negara, daripada Timur Tengah dan sebagainya. Mereka ada usaha untuk mengislamisasikan. Dia panggil Islamization. Dalam bahasa Arab disebut aslamah ataupun Islamiyah. Dia nak mengislamisasikan praktik-praktik perbomohan dan perdukunan. Idea islamisasi itu dah betul. Kita tak nafikan niat kita nak islamkan orang dan sebagainya, itu betul. Tapi mengislamkan sesuatu yang bercanggah dengan Islam sendiri tak betul. Itu yang berlaku. Kita tengok orang dalam tulisan-tulisan buku-buku yang lewat 90-an 2000 ke atas. Bahkan sebelum tu lagi dah ada. Maknanya bukan 90-an lah, maknanya sebelum tu lagi dah ada 70-an, 60-an. Dah ada gerakan islamisasi pada praktik-praktik perbomohan dan perdukunan. Lalu mereka pun tukarlah. Bawa ayat-ayat Quran dan sebagainya, tetapi praktik-praktik tu masih lagi tak boleh nak. Kadang-kadang tu ada yang masih lagi tak boleh nak meninggalkan praktik perbomohan dan perdukunan itu secara total. Itu yang berlaku. Sebab itu kita kata dia dianggap sebagai matbu' sebab dia diikuti. Kan, apa saja orang ni sakit sikit pergi jumpa. Kemudian ada nak tanya pendapat dia.
dan sebagainya, diikuti. Sebab itu dia termasuk dalam kategori taghut. Taghut. Baik. Yang kedua, contoh yang kedua, as-saharah. Sama. Saharah ni sama, tukang sihir. Kan? Wa ulama isu, dan ulama yang jahat. Ulama yang jahat, kita kata mereka yang mengilzamkan ataupun yang menyuruh manusia lain mengikuti pendapat mereka walaupun pendapat itu bercanggah dengan agama. Makna katanya dibalik pada menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sebagaimana dalam hadis, dalam riwayat Imam Ahmad dan sebahagiannya. Maknanya menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal. Sebab tu dia jadi ulama su'. Sebab dia mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maknanya itulah kita kata dia ada pada matbu' ni, ada pada apa? Kuhan, ada saharah, ada ulama su'. Baik. Soalan last, kita tutup dengan satu soalan. Baik. Baik, contoh sembah yang disembah. Apa contoh? Contoh yang disembah, taghut yang disembah. Syekh bagi contoh apa? Al-asnam, patung berhala. Okey. Persoalannya di sini, okey, ni penting. Ni sangat penting supaya kita tak terkeliru. Baik. Orang Kristian sembah apa? Salib. Okey, salib tu taghut lah kan? Berhala kan? Berhala, sanam, wathan. Okey, selain daripada dia sembah salib tu, dia sembah apa lagi? Paling penting, Nabi Isa alaihi salam. Baik, adakah Nabi Isa taghut? Soalan. Tadi dia sembah salib tu taghut. Sekarang dia sembah Nabi Isa, adakah Nabi Isa taghut? Macam mana kita nak jawab? Tengok balik yang Syekh sebut sebelum tu. Dia kena perhati balik yang sebelum. Dia mesti apa? Tak. Tak, bukan. Siapa sahaja yang meredai hal itu, li'annahu radiyan bidzalika wa muraduhu man kana radiyan bidzalika. Garis kat situ. Situ kena garis. Maknanya mesti dia kena reda. Maknanya kalau matbu' itu yang diikuti atau yang disembah itu dia reda. Kalau dia orang, dia bukan benda, dia bukan jamat, dia bukan benda yang tak bergerak, tapi dia manusia. Kalau dia reda orang ikut dia dan meninggalkan agama, orang menghalalkan, orang mengharamkan ikut dia, orang tak ikut agama dah, orang tak ikut Quran, tak ikut sunnah, dia reda, maka dia taghut. Kalau orang ikut dia, ini kita kata contoh Nabi Isa tadi. Nabi Isa, pengikut-pengikut dia yang mendakwa menisbahkan diri mereka sebagai pengikut Nabi Isa, mereka menyembah Nabi Isa alaihi salam dalam keadaan Nabi Isa tak redha. Betul tak? Sebab itu Nabi Isa yang kata apa? Inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku hamba Allah. Allah bagi kat aku kitab dan Allah jadikan aku nabi. Aku bukan Tuhan. Betul tak? Nabi Isa tak redha. Jadi Nabi Isa alaihi salam bukan taghut. Kat situ gariskan pada yang apa diredai ataupun wa muraduhu man kana radiyan bidzalika, yakni yang dimaksudkan di situ adalah maksudnya siapa sahaja yang meredai hal itu. Baik, contoh yang lain. Syiah Sabaiyah, mereka sembah apa? Sabaiyah ni yang paling ghulu sekali, yang paling ekstrim sekali. Sembah Ali. Ali taghut ke? Tak. Sebab Ali tak redha. Betul tak? Ali tak redha. Benda tu Ali berlepas diri, tak redha. Macam tu juga. Kiaskan dengan mana-mana hamba Allah, mana-mana makhluk, mana-mana manusia yang orang ikut dia, orang ekstrim. Ya, Tok Guru tarikat termasuk dalam apa? Ulama isuk tadi. Kalau Tok Guru tarikat tu dia reda orang ikut dia, orang meninggalkan Quran dan Sunnah.
Sampai dia punya keputusan, dia punya hukum tu yang mengatasi Quran dan Sunnah. Sampai tok guru tu menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal pun dia ikut. Dia ikut je. Sami'na wa ata'na. Dia ikut. Walaupun tok guru dia tu buat benda sesat, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dia ikut. Dan tok guru tu, kalau tok guru tu dia reda, maka tok guru tu teruk juga. Dia ada dua kan. Perbuatan dia ikut yang diikuti tu, tokoh atau ulama' su' yang jahat tu, dengan menyelisihi perintah Allah dan Rasul, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, perbuatan dia tu teruk dah. Itu dari sudut perbuatan kita boleh kata teruk. Kalau individu tadi, dia orang ikut dia sampai orang tinggal Quran dan Sunnah. Contohnya, kan kita kata dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, minta ni hanya minta dekat Allah. Kita nak minta doa dekat Allah sahaja. Tak boleh minta kepada selain Allah. Tapi tok guru dia kata tak boleh. Boleh minta dekat orang mati. Boleh minta dekat kubur. Boleh minta dekat wali. Jadi apa? Jadi turut lah. Turut. Sebab dia reda. Dia reda benda tu. Maknanya, dan yang ikut pula, ikut. Maknanya membuta tuli. Dan kita kata perbuatan dia tu turut, dan juga individu tu kalau dia reda. Kalau tok guru dia tak reda, tu lain cerita. Maksudnya tok guru tu tak dianggap sebagai turut. Tapi tok guru pula dia pergi sokong apa yang kebatilan. Maka itu jadi kita kata tok guru tu sini turut. Kan? Jadi penting maknanya kita tahu qaid, ikatan apa? Mesti dia reda. Maknanya batang tubuh yang diikuti ataupun yang ditaati ataupun yang diibadahi, yang ditaati tadi, yang diikuti macam ulama atau dukun, bomoh pawang, yang ditaati pemimpin-pemimpin. Sama juga. Pemimpin-pemimpin yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, tak boleh diikuti. Tetapi kalau ada orang yang sampai tahap dia tinggalkan ataupun dia tinggalkan dalil, dia tinggalkan perkara yang dia tukar. Maknanya dia kata kamu kena ikut aku sebab aku halalkan yang haram, aku haramkan yang halal. Dia turut lah. Kalau sampai tahap menghalalkan yang haram tu, mengharamkan yang halal tu turut. Kita kata dia melampaui batas. Turut tu maksudnya melampaui batas. Dia telah melampaui batas. Sebab itu kalau kita buka dalam tafsir-tafsir ulama salaf, mereka masukkan tukang sihir, mereka masukkan apa dia pemimpin yang berhukum dengan hukum turut. Hukum turut tu maksudnya hukum yang tak ikut hukum Islam. Masuk dalam kategori turut. Cuma kita kena benda ni kena hati-hatilah. Maknanya kita tak bolehlah gunakan istilah ni untuk kita bermudah-mudah pula untuk kata orang turut, jangan. Maknanya kita kena hati-hati dalam istilah-istilah macam ni, kerana di sana ada golongan yang ekstrim, golongan yang ghulu, di kalangan golongan khawarij, golongan seperti Daesh dan sebagainya. Mereka menggunakan istilah-istilah ini untuk mereka tuduh ulama-ulama sebagai ulama taghut dan sebagainya. Itu kita kata tuduhan yang tidak ada bukti dan hanya bersifat kita kata apa, tuduhan yang liar. Dengan hati-hatilah, kadang-kadang orang guna istilah-istilah ni untuk apa, kita kata kita tak boleh cepat taghut ke orang. Kena hati-hati. Kena hati-hati. Dia sama macam kita bincang sebelum ni, tak boleh cepat keluarkan orang daripada ahli sunnah. Tak boleh cepat takfir orang. Tak boleh cepat kita kafirkan orang, tak boleh cepat untuk hukum orang, kena hati-hati. Kadang-kadang ada orang yang nak berhati-hati, dia bagi alasan dia nak berhati-hati, lalu dia kafirkan orang. Ada juga. Dia berhati-hati kemudian dia bid'ahkan orang. Dia kata dia nak berhati-hati. Sebab itu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Ighathatul Lahfan kata apa? Dalam berhati-hati ni pun kena berhati-hati. Ihtiyat, kull ihtiyat. Dalam kita berhati-hati pun kena berhati-hati. Sebab ada orang kan, dia nak berhati-hati, dia kata aku tak mau ikut benda-benda sesat ni. Lalu dia pun berhati-hati dalam keadaan tidak berhati-hati. Dia pun menjatuhkan hukuman kepada individu atau seorang kawan dan sebagainya dengan hukuman yang tergesa-gesa. Kan? Jadi itu kita kena perhatikan. Wallah ta'ala alam. Mana? Yang mana? Kelantan tu yang mana? Apa benda?
Ya, kalau dah jelas benda yang terlampau banyak sangat dah. Terlampau banyak sangat, maknanya perkara-perkara yang bercanggah dengan akidahnya, perkara bercanggah dengan syariat dan sebagainya. Orang nak ikut juga, orang taksub juga, orang ambil perkataan dia, orang ambil pendapat dia, orang masih lagi nak kita kata nak pertahankan dia walaupun dah jelas-jelas banyak dan hujah pun dah disampaikan. Ditegakkan, kita kata teruk lah. Tapi janganlah pergi kita buat pula buat dalam bentuk yang tak sepatutnya lah. Kita pergi ambil gambar dia ke kita letak torut, kita tulis torut, tak itu tak sepatutnya lah. Tapi maknanya kita bagi tahu perbuatan. Perbuatan orang. Jangan lepas ni edit poster pula kan. Torut ni. Tak, maknanya dia kita kata ya, secara umumnya orang yang macam ni, ya, dia selagi dia masih hidup, dia ada peluang untuk bertaubat. Kita tak tahu bila. Cuma kita kena sampaikan. Dan memang kita tengok ada orang yang dekat dengan dia ke apa ke, mungkin dia orang tahu, dia orang boleh dan sampaikan sebagainya. Kita jangan tergesa-gesa. Kita mungkin kita tengok dekat Facebook, dekat YouTube, dekat TikTok kan. Mungkin macam tu, tapi adakah kita telah bertemu kemudian kita ni? Kalau kita tengok ada orang dah cerita dan sebagainya, tak apa. Tapi kita kata kita sendiri jangan tergesa-gesa. Hatta orang tu jahat macam mana sekalipun, kita tak boleh tergesa-gesa. Cuma ditahzir individu tersebut, diberi peringatan pada perkara yang menyalahi syarak. Diperingatkan. Bolehlah. Itu disyariatkan. Situ tahzir disyariatkan. Kita ingatkan orang, jangan dengar dia ni. Sebab dah terbukti banyak benda mengarut. Jangan dengarlah dia ni, jangan dengar dia punya ceramah, jangan dengar. Itu boleh. Itu disyariatkan dan tak dikira sebagai ribah ke, tak dikira sebagai mengumpat ke, tak dikira. Itu sebagai satu bentuk kita kata nak menjaga agama. Bila kita dah jelaskan, kita dah tahu banyak sangat dah benda yang mengarut disebarkan melalui media-media dan sebagainya, dan orang duk ulang-ulang benda tu. Kita nak kata apa lagi? Nak baik sangka lagi ke? Tak, kita kata jauh lah. Dijauhkan diri. Jangan dengar. Ditahzir, dihajar, diboikot. Jangan dengar. Kan? Jangan bermajlis dengan dia. Jangan duduk dengan dia. Itu betul. Ada pun orang yang masih belum jelas, ataupun orang yang masih lagi baru satu kesalahan, ataupun kadang-kadang tu kita tak tahu kesalahan tu betul salah ke atau tak, itu kita kata lain cerita. Ataupun ahli sunnah lain cerita. Tapi kalau betul terbukti dia tu ahlul bidah wal furqah, perkataan dia tu semua bid'ah, perbuatan dia pun bid'ah, maka itu kita kata memang perlu dijauhi. Tapi kita nak meletakkan label tu, kita tak payah, tak perlu. Sebab mungkin akan membawa kepada fitnah. Maknanya membawa kepada fitnah. Maknanya kita kena jagalah maksud dari situ. Maknanya yalah, kita sebutlah kalau orang kata ini perbuatan dia gini, orang ikut dia sampai menghalalkan yang halal, yang mengharamkan yang halal haram. Ini torut kita kata. Tapi batang tubuh dia tu kita nak kata torut tu, kita kena kita kena slow down sikit. Kita marah kan orang buat benda-benda bid'ah, benda syirik, kita marah. Tapi yang bila kita nak letakkan hukuman tu, kita kena hati-hati. Kan? Itu kita kena hati-hati. Itu beza dia. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Saya cukup setakat itu. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.